والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir alayka yasir rabbi tamin bil khair. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama berkumpul di dalam surau yang serba indah ini untuk mendengarkan sedikit berkaitan dengan sirah para nabi dan para rasul. Dan insya-Allah hari ini kita sambungan yang semalam, iaitu kisah Nabi Sulaiman, di mana kisah Nabi Sulaiman ini merupakan sebuah kisah yang merupakan Allah Subhanahu wa taala berikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman, yang mana kerajaan itu tidak pernah dimiliki oleh orang sebelum Nabi Sulaiman dan selepas Nabi Sulaiman. Dan kita dah lihat juga bagaimana Nabi Sulaiman ini pada ceritanya berdakwah kepada seorang puteri Balqis, pemerintah di negara Sabah yang berada di Yaman, dan di mana Nabi Sulaiman mengarahkan menteri-menterinya, siapa-siapa yang boleh bawa mahligai Balqis ini ke tempat beta, maka buat perkara tersebut. Maka Ifrit lah yang pertama kali bangun beritahu bahawa sesungguhnya yang dia boleh buat perkara tersebut hanya tempoh waktu itu sebelum tuanku bangun. Manakala bangun seorang lelaki yang beriman, dia kata, saya boleh buat wahai tuanku sebelum tuanku kedipkan mata. Maka dibuatlah perkara tersebut, dan kata Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi, ini adalah semua kelebihan ini datangnya daripada Tuhanku. Dan insya-Allah hari ini kita akan sambung, kita akan lihat surah Al-Baqarah ayat 101 sampai 102, di mana Allah beritahu di dalam Al-Quran berkaitan dengan Nabi Sulaiman, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin syayatin kafar. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila Nabi Sulaiman ini kumpulkan semua kitab-kitab sihir, apabila Nabi Sulaiman ini kumpulkan ke semua kitab-kitab sihir, dan Nabi Sulaiman letakkan di bawah tahtanya, dan kata orang-orang yang berada di bawah pemerintahan Nabi Sulaiman bahawa sesungguhnya Nabi Sulaiman ini sudah kufur dan sudah menjadi kafir kerana mengamalkan sihir yang dia simpan ke semua kitab-kitab tersebut di bawah singgah sananya. Apa yang Allah beritahu bahawa sesungguhnya itu semuanya adalah mainan syaitan, tipu daya syaitan. Sesungguhnya Sulaiman itu tidak kafir, tapi yang kafir itu adalah syaitan itu sendiri. Ayat ini turun setelah orang Yahudi tuduh Nabi Sulaiman. Apa yang jadi sebenarnya, tuan-tuan, Nabi Sulaiman ini di awal-awal dia minta Allah kerajaan yang hebat. Jin, manusia, binatang boleh bergaul. Iblis dan jin, maksudnya mereka ini tiada hijab, boleh berjumpa, boleh bergaul, boleh bekerja sama. Dan waktu inilah iblis dan jin ambil kesempatan. Apa kesempatan yang dia ambil? Dia ajar manusia ini sihir. Ini cerita mula sihir ni, tuan-tuan. Sihir ini bermula daripada zaman Nabi Ibrahim lagi.
Yang mana kita lihat tamadun Mesopotamia itu yang berada di Iraq ini bermula daripada Raja Namrud. Allah turunkan malaikat. Bermula daripada zaman Raja Namrud, Allah turunkan malaikat. Malaikat ini kita kenal dia sebagai Harut dan Marut. Kalau kita ingat orang-orang tua kita, ayah-ayah kita, atuk nenek kita, kalau kita cerita pelik sikit, ni cerita Harut Marut ni. Tapi kita Karut Marut. Tapi nama malaikat tu adalah Harut dan Marut yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada ketika itu malaikat ini diajar sihir. Kita pun pelik, takkan malaikat pula ajar sihir? Ni apa benda pula ni? Malaikat dia taat kepada Allah dan dia tidak melakukan dosa. Waktu malaikat ini turun, dia declare dengan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa sesungguhnya aku turun ini ajar perkara ini, sihir ini adalah untuk ujian kepada manusia. Macam kita tengok dekat sekolah, datang polis, datang pegawai penjara ajar kita, ini dadah jenis syabu, ini dadah jenis metafetamin lah, heroin dan sebagainya. Kemudian dah ajar tu semua, akhirnya polis tu cakap apa? Jangan ambil ni. Nampak? Dia dah ajar dah. Dia ajar ini cara pengambilan dia hisap, ini cara pengambilan dia orang akan bakar, ini cara pengambilan injection. Salah di sisi undang-undang, nanti akan menyebabkan kesan yang tidak baik. Akhir dia kata jangan ambil, nanti akan kena tindakan, bawa akta sekian-sekian dan kamu boleh ditangkap dan dimasukkan ke dalam pusat serentik. Begitulah maksud yang dikatakan oleh Harut dan Marut. Dia turun ke atas muka bumi Allah ini, ajar sihir, tapi bagi tahu bahawa sesungguhnya sihir ini adalah perkara yang tidak baik dan tidak bagus, malah ianya adalah perbuatan sia-sia. Nanti kita tengok apa Allah komen berkaitan sihir ini. Apa yang berlaku tuan-tuan? Harut Marut ni turun, dia ajarkan sihir pada orang Babylon. Malaikat ini dah declare pada Allah, ini adalah ujian saja. Ajar sihir supaya orang tak ikut. Ajar sihir supaya orang tak ikut. Manusia ini nak belajar juga. Manusia ini memang suka belajar, tapi dia belajar sebab dia nak ikut, bukan dia tak nak ikut. Manusia ini belajar sihir. Ilmu sihir itu yufariqu bainal mar'i wa zawji. Banyak-banyak sihir ini kesemuanya tuan-tuan memisahkan antara orang suami dengan isteri. Apa-apa sahaja, baiklah orang tu perniagaan, memisahkan daripada keuntungan dan juga peniaga dengan pembeli. Dia pisah. Apa-apa sejenis sihir ni, dia tajuk utama dia adalah pisahkan sesuatu. Kebaikan peniaga dengan pembeli, isteri dengan suami, pekerjaan dengan majikan dan sebagainya. Itu definisi sihir ini yang dia belajar waktu zaman Babylon ini adalah sihir pemisah. Matlamat sihir ini memisahkan. Bila Allah sebut sihir ini, Allah kata la yanfa'u, mereka yang belajar sihir ini tiada manfaatnya langsung. Beza Allah cerita tentang arak Allah kata ada sedikit manfaat, tapi buruknya lebih banyak. Tapi bila Allah komen berkaitan dengan sihir ini langsung tak ada manfaat. Tuan-tuan tengoklah apa yang berlaku kalau orang tu dia boleh menilik nombor dan sebagainya. Dia yang boleh tilik nombor tu, dia tak kaya-kaya. Dia duduk dekat tempat rumah dan sebagainya, gelap, kadang kawasan kampung dan sebagainya. Datang tu, saya nak minta nombor ni tu. Dia kata saya lah bomo terbaik. Saya tengok sekarang dekat TikTok pun orang ada jual nombor. Siapa-siapa nak tikam nombor boleh jumpa dengan ni. Dahsyatnya tu. Tapi yang dia tu tak tikam pula. Dia yang tahu nombor tu, dia tak tikam. Itu peliknya orang-orang Melayu kita ni. Nanti saya akan tengok, tunjukkan sikit apa persamaan orang Melayu dengan orang Yahudi ni. Kemudian tuan-tuan, Harut Marut ni ajarkan sihir, tapi bila Allah sebut bahawa saja sihir ini tak ada manfaat, kemudian apa yang berlaku, sihir ini dibawa
dah diajarkan, dibawa dari masuk ke dalam zaman Nabi Sulaiman. Kalau tuan-tuan perasan, saya cerita kisah Nabi Yusuf dulu. Kan ingat tak, tentera Babylon ni datang jajah Baitul Maqdis. Setelah mereka ini makin lama makin sesat, kemudian daripada zaman Firaun itu, zaman Firaun, apabila orang-orang Bani Israel itu dibawa keluar, mereka sempat belajar sihir. Mereka belajar sihir, kemudian dia orang keluar dan dia orang mengamalkan sihir, dan sihir ini dibawa masuk ke zaman Nabi Sulaiman. Waktu zaman Nabi Sulaiman inilah Nabi Sulaiman kumpulkan semua kitab-kitab sihir lama dan beritahu bahawa ianya adalah haram. Turun syariat bahawa sesungguhnya sihir ini haram. Mana-mana rakyat dia keluar berkeliling rasmi kerajaan Sulaiman bahawa sesungguhnya sihir ini tak boleh diamalkan. Siapa yang amal, siapa yang ada kitab-kitab sihir boleh ditangkap. Boleh ditangkap. Apa yang berlaku? Mereka tuduh Nabi Sulaiman inilah, dialah sebenarnya penyihir. Sulaiman ni adalah penyihir sebab apa? Dia tak bagi kita sihir, tapi dia boleh amalkan sihir. Tengok apa benda yang semua dia hebat, dia boleh kontrol dan sebagainya. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya itu bukannya sihir, tapi itu adalah mukjizat, kelebihan yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul. Sampai suatu ketika Allah sebut dalam surah Sabah, falamma qadaina alaihil maut, bila datang kematian itu kepada Nabi Sulaiman. Di akhir-akhir, lepas Nabi Sulaiman dah haramkan sihir dan sebagainya, di akhir-akhir waktu kewafatan Nabi Sulaiman duduk di dalam mihrabnya, tuan-tuan, tempat ibadah dia. Kalau tuan-tuan perasanlah, saya cerita tentang kisah para nabi ni, banyak di kalangan para nabi ni ada mihrab dia, tempat ibadah dia. Kita pun kena macam tu, tuan-tuan. Selain daripada kita datang masjid, dekat rumah kita kena ada satu tempat yang kita khususkan tempat ibadah kita. Dekat situlah kita baca Quran, dekat situlah kita solat, dekat situlah kita wirid. Supaya apa, tuan-tuan? Tempat tu ada barakah dia. Barakah sebab malaikat turun. Malaikat turun mendoakan kebaikan dan pengampunan untuk kita. Apa yang berlaku bila Nabi Sulaiman ini nak dekat-dekat akhir kewafatan dia, Nabi Sulaiman duduk dekat mihrab dia. Nabi Sulaiman masuk, berdiri dekat mihrab dia, pegang tongkat. Dia pegang tongkat Nabi Sulaiman ini. Waktu itu Nabi Sulaiman dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tak jatuh. Dia pegang tongkat dia, tak jatuh, tuan-tuan. Kekal di situ bertahun-tahun. Sampaikan jin dan jin dan di kalangan makhluk jin ni, mereka nampak Nabi Sulaiman ni, dia kata, Sulaiman ni tak bergerak-gerak. Mereka buat kerja dia, tugasan mereka seperti biasa. Sampailah satu hari tongkat tersebut dimakan oleh serangga ataupun semut dan sebagainya, dimakan. Kemudian bila makan, barulah Nabi Sulaiman terjatuh daripada kedudukan Nabi Sulaiman tersebut. Barulah jin ni tahu bahawa Nabi Sulaiman ini telah wafat lama. Kata jin, kalaulah aku tahu daripada awal, dah aku tinggalkan Sulaiman ni, dah tidak aku ikut lagi arahan daripada Nabi Sulaiman ini. Dalilnya di sini, tuan-tuan, bahawa sesungguhnya bila kita dengar jin pun tak tahu, inilah dalil bahawa sesungguhnya jin ni dia tak tahu perkara gaib. Kita pergilah minta tolong jin lah, minta tolong inilah, ramal lah, apa-apa. Sebenarnya itu adalah tipu daya dan muslihatnya sahaja, tuan-tuan. Sebab apa? Jin ini, sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jin ini di kalangan yang kuat-kuat, hebat-hebat ni, ifrit dan sebagainya, mereka boleh terbang. Mereka boleh terbang sampai ke langit. Langit pertama, langit kedua, langit keempat, lima, enam, sampai tujuh. Dekat langit ini, tuan-tuan, apa jin ni buat? Dia mengambil maklumat hasil daripada perbualan para malaikat. Maksudnya malaikat nak turun, hari ni hujan turun dekat mana, hari ni kamu nak bagikan rezeki dekat mana. Jadi maklumat inilah yang dicuri oleh jin untuk bagi tahu kepada dukun-dukun, pawang-pawang ni, tuan-tuan. Sebenarnya jin ni tak tahu apa-apa pun. Jin ini tak tahu apa-apa pun maklumat dan juga perkara gaib.
Cuma dia curi saja maklumat tersebut untuk diberikan kepada dukun-dukun, orang-orang yang mengamalkan sihir ini untuk tilik dan sebagainya. Samalah apa yang berlaku kepada jin ini. Dia tak tahu bahawa Nabi Sulaiman telah pun wafat bertahun. Tapi bila dia tengok Nabi Sulaiman jatuh, sebab tongkat Nabi Sulaiman sudah mereput, barulah dia tahu bahawa sesungguhnya Nabi Sulaiman ini telah wafat. Bila dah wafat, tuan-tuan, Bani Israel ini dia terpecah kepada dua bahagian. Bani Israel yang duduk dekat Baitul Maqdis itu terbahagi kepada dua kumpulan. Satu kumpulan ini daripada 10 suku kaum Bani Israel sebelah Israel Utara. Macam Korea Utara dengan Korea Selatan. Dia ada Israel Utara dengan Israel Selatan. Israel Utara ni dia ada 10 suku dia. Dan Israel Selatan ini ada 2 suku. Yang 10 ini, tuan-tuan, satu hari berlaku satu kejadian, dia diserang oleh tentera Al-Qaeda. Tentera Al-Qaeda ni serang 10 suku daripada Bani Israel ini sehingga ranap kesemuanya dan hilang daripada liputan sejarah. Sejarah tak tertulis ke mana mereka ini lari, mati ke kesemuanya. Kemudian bangsa-bangsa ini pergi ke mana, tak diketahui. Dan bila tak diketahui ini, tinggallah 2 suku Israel Selatan tadi. Hari ini kita tengok sikit macam mana corak Bani Israel ini. Tinggallah 2 suku ini, tuan-tuan, terdiri daripada Yahuda dan juga Bunyamin. Yahuda ni siapa, tuan-tuan? Yahuda ini adalah Zionis hari ini. Zionis hari ini, itulah Yahuda. 2 suku tadi tu, Israel Selatan. Yahuda itu Zionis yang kekal sampai hari ini, itulah Yahuda. Kemudian satu lagi Bunyamin. Bunyamin ini adalah Israel daripada kalangan Ortodok. Yang baik sikit, yang kita tengok dia ni yang duduk pergi meratap dekat dinding tangisan dan sebagainya, yang baca kitab Taurat tu kan, tuan-tuan. Yang jenis macam tu, itu di bawah Bunyamin. Yahudi Bunyamin. Kemudian Bunyamin ini, mereka ni cari suku kaum Bunyamin ini, tuan-tuan. Daripada suku Bunyamin ini, mereka mencari suku yang lain. Sebab apa? Dalam kitab lama mereka ada perjanjian bahawa sesungguhnya di kalangan Bani Israel ini, suku mereka ini akan datang membunuh mereka. Akan datang membunuh mereka dan menghancurkan kaum mereka. Maka mereka cari, tuan-tuan. Sebab itulah kalau kita tengok asal-asal orang-orang Amerika Syarikat, penduduk asal dia siapa, tuan-tuan? Red Indian. Orang Red Indian. Red Indian akhirnya mereka datang masuk Amerika, mereka jajah. Sebab apa? Nak cari suku kaum ni. Mereka sangka Red Indian ini adalah suku kaum yang akan menghancurkan mereka. Kalau tuan-tuan perasan, Amerika ni kita dululah dipanggil dengan negara Uncle Sam. Uncle Sam. Sam ni apa, tuan-tuan? Samiri. Rasa tak Samiri yang kita dengar kisah apabila Nabi Musa halau Samiri ni. Bila dia buat satu patung lembu, dia suruh orang sujud sembah patung ni. Kemudian akhir sekali Samiri ini dihalau, tapi sejarah tak tahu ke mana Samiri ni pergi, apa dia buat. Orang-orang macam ni, tuan-tuan, iblis dan syaitan, mereka tak akan biarkan. Ini aset mereka. Mereka akan gunakan Samiri ni. Dan kemudian kita tengok bahawa waktu perang salib, habis tadi kisah tu, waktu perang salib yang pertama, apa yang berlaku, tuan-tuan? Mereka ni masuk ke dalam Baitul Maqdis. Orang-orang Kristian ini masuk ke dalam Baitul Maqdis. Mereka korek balik tahta Nabi Sulaiman ni, nak cari dekat mana Nabi Sulaiman sorokkan kitab-kitab sihir tadi. Kitab-kitab sihir tadi tu yang disembunyikan tu, mereka korek. Kemudian, tuan-tuan, mereka kaji, orang-orang Israel ini. Mereka kaji, ambil masa 20 tahun untuk tafsirkan balik
nak susun balik kitab tersebut, tuan-tuan. 20 tahun kemudian mereka tubuhkan satu gerakan yang dipanggil Illuminati. Yang kita tengok hari ni, itu sejarah dia, tuan-tuan. Sejarah dia dikeluarkan satu gerakan, di mana gerakan inilah yang menggunakan sihir tersebut untuk nak kawal dunia. Tuan-tuan jangan pelik, mereka menggunakan sihir untuk kawal dunia. Tuan-tuan tak pelik ke kenapa orang-orang Saudi, orang-orang Yaman, orang-orang daripada Iraq, mereka orang-orang Islam, mereka buat apa? Mereka sekat Qatar. Pulaukan Qatar. Macam mana kita tengok hari ini dunia ni berlaku, anak-anak kita suka dengan sesuatu perkara sampai melalaikan macam-macam lah orang kata, dengan bola sepak dan sebagainya. Ini adalah sihir yang mereka jalankan daripada amalan-amalan orang-orang terdahulu. Kitab sihir tersebut, tuan-tuan, inilah gerakan yang dinamakan Illuminati, yang disebutkan sebagai Freemason. Freemason apa? Mason apa, tuan-tuan? Mason adalah batu. Free ini orang free, orang yang bebas. Mason ni batu apa? Sebab dulu masa zaman Mesir dulu, zaman Nabi Musa, mereka buat bangunan besar, mereka buat bangunan istana kerajaan Firaun pada ketika adalah orang-orang daripada Bani Israel. Bila daripada orang-orang Bani Israel ini, mereka terkenal dengan orang batu, beri gelar itu batu, Mason itu. Dan bila mereka bawa balik mereka punya amalan mereka, sihir mereka untuk digunakan kepada dunia ini, maka mereka digelarkan dengan Freemason. Saudi, Bahrain, UAE, mereka gunakan orang-orang begini untuk boikot sesama mereka, menghancurkan, berperang sesama mereka, tuan-tuan. Semua ini sihir. Tuan-tuan tak perasan ke apa yang berlaku dekat Palestin, Israel? Kenapa negara-negara Islam tak bersatu, padahal mereka keliling sahaja. Di tengah-tengah itu ada apa? Ada Palestin dan ada negara haram Israel. Tapi semua negara-negara Islam ni tak mencapai satu kata sepakat untuk nak membantu orang-orang Islam kita sendiri, tuan-tuan. Kalau fikir logik akal lah, apa yang bermain di dalam fikiran mereka? Kita tolak tepilah soal politik, soal import ekspor ke perkara-perkara ini, tapi kita tengok daripada sudut kemanusiaannya, semangat kebangsaan. Sebab apa? Orang-orang Arab ini, mereka sangat orang kata ada sifat kabilah mereka tu, puak mereka tu. Jadi bila orang Arab sesama Arab ini boleh bertelagah, tuan-tuan, kita tak tahu, kita tak boleh nak katalah, tapi berdasarkan apa maklumat yang kita dapat kumpulkan ini, bahawa sesungguhnya ini adalah daripada orang-orang Israel, yang mana mereka menggunakan sihir ini, tuan-tuan, untuk kontrol dunia ini. Semua sihir ini, apa mereka nak kita tahu, kita akan tahu. Apa yang mereka nak kita tahu, mereka akan sampaikan perkara itu. Dan kalau mereka tak nak bagi kita tahu apa yang kita nak tahu, maka perkara tersebut akan diselindungkan oleh orang-orang Israel ini, tuan-tuan. Maksudnya apa yang diceritakan sahaja yang mereka nak tahu, itu yang akan disebarkan di media, di televisyen, di akhbar-akhbar. Dan apa yang mereka tak nak tahu, kita tahu, maka perkara tersebut tidak akan disebarkan ataupun ditulis ataupun diberitakan di dalam televisyen. Persamaan orang Israel ni, tuan-tuan, dengan orang Melayu ni apa dia, tuan-tuan? Bila kita dah cerita ni, tuan-tuan rasa apalah? Kita cerita sihir dan sebagainya, apa dia? Persamaannya adalah orang-orang Israel ini dengan orang-orang Melayu ini sangat suka perkara-perkara tahyul, perkara-perkara yang ada magic sikit, yang ada jampi-jampi serapah ni. Orang Israel cukup suka, orang Melayu pun cukup suka. Kalau tuan-tuan perasanlah, kalau orang buka topik berkaitan dengan
jampi, minyak dagu, minyak pengasih, minyak apa lagi segala, minyak tangkal dan sebagainya. Orang Melayu cukup minat. Kalau kedai dia tak datang orang, ini sihir. Padahal dia tak semak masakan dia macam mana, sedap ke tak sedap, kuah dia ni okey ke tak sesuai. Bila kedai orang lain buka, orang pergi kat kedai tu, ini sihir. Jumpa, saya rasa tuan, kedai saya ni dulu orang selalu datang, tapi bila semenjak kedai depan ni buka, semua pergi kat kedai dia, seolah-olah kedai saya ni tak nampak. Lepas tu Tok Dukun ni pun mulalah cakap. Dia kata apa? Kedai tuan telah dihijab, tak nampak, orang lain tak nampak kedai tuan-tuan. Walaupun hakikat dia ada kebenarannya, tapi orang kita apa-apa hal semua, ini sihir, ini mesti ada orang buat-buat, guna-guna dan sebagainya. Ini adalah perangai-perangai yang paling disukai oleh siapa? Orang-orang Bani Israel. Bani Israel cukup suka dengan perkara-perkara tahyul dan mahyul ini. Dan kita orang-orang Melayu juga persamaannya pun begitu juga. Mungkin ada sebab tuan-tuan, mungkin daripada keturunan Bunyamin ini ada sikit susur galur dia daripada keturunan Melayu ini. Kita tak tahu, wallahu alam. Cuma kajiannya itu ada, dan bila orang tengok persamaannya pun ada juga sikit, tidak sebanyak sedikit. Antaranya lagi apa tuan-tuan? Resis. Kita perasan kita tak resis tuan-tuan. Persamaan orang Yahudi, orang Bani Israel ini mereka resis, dan orang Melayu ni pun ada sikit dia punya resis dia. Kalau kita tengoklah, okey, contohlah kita tengok baru-baru ni isu pasal orang India apa ni, parking kereta dekat Smithmart. Siapa pernah tengok video tu baru-baru ni lagi lah. Apa yang paling banyak komen orang Melayu ni? Inilah, saya tak sebut lah apa ni, KELING link tu. Macam-macam habis dia semua. Resis kita tak perasan. Bila bangsa kita disentuh oleh bangsa yang lain, habis. Banyak, majoriti daripada komen itu semuanya adalah komen resis. Tapi kita kata kita tak resis. Mana ada, orang Melayu lah paling baik dalam Malaysia ni. Tengok orang Cina nak buka sekolah, boleh, tak ada masalah. Orang India nak buka sekolah, boleh, tak ada masalah. Paling baik orang Melayu ni, sampai Melayu-layu dia dengan bangsa-bangsa lain. Tapi hakikatnya tuan-tuan, itulah yang tercatat di dalam lipatan sejarah, bahawa sesungguhnya orang-orang Bani Israel ini kita lihat daripada susul galurnya, begitulah sifat mereka, sifat resis mereka, sifat bangga mereka, bangsa mereka, sehingga kan mereka tak percaya dengan nabi-nabi, walaupun mereka ditakbir oleh nabi-nabi daripada kaum mereka sendiri tuan-tuan. Mana Melayu, kita tengok negara Israel ni dengan Melayu ini, antara persamaannya, mereka ni mudah dipandang dunia. Mana negara kita baru 50 tahun merdeka, semua orang kenal Malaysia ni tuan-tuan. Malaysia ni populariti dia punya cara dia nak naikkan bangsa dia supaya orang kenal dia, antaranya siapa? Bani Israel dan juga orang Melayu. Itu sebahagiannya lah saja. Bukannya saya nak tuduh orang Melayu ni, kita ni daripada Bani Israel, kita ni adalah orang Israel, kita ni kena diperangi dan sebagainya. Tapi kajian ataupun tulisan sejarah tertulis seperti itu. Walaupun tak dicatatkan di dalam Al-Quran ataupun hadis, tapi ada penulisannya. Kita tak kata benda itu salah, dan kita tak berkata perkara itu betul. Cuma kalau perkara-perkara yang bertentangan dengan akidah, itu kita tolak habis pendapat itu. Mesti kita tolaknya pandangan tersebut, ataupun pandangan-pandangan yang mengatakan Nabi ini sebagainya, yang memburuk-burukkan kenabian dan kerasulan. Itu pandangan tersebut kita tolak 100% tuan-tuan. InsyaAllah 2 hari lagi, esok saya minta cuti lagi baru 2 kali minta cuti. Boleh boleh cuti esok saya minta cuti. Kita berbaki lagi lebih kurang 4 lagi, InsyaAllah tamat sebelum 1 Syawal.
Berbaki lebih kurang 3 ke 4 hari lagi untuk kita sambut Syawal. Yang lain tu insya-Allah kita tak ada sambungan. Semuanya satu episod saja. Esok saya minta cuti tuan-tuan. Saya nak berbuka puasa dengan ayah dan mak saya. Sebab semalam telefon tak pernah telefon menangis. Ini tak boleh lah ni. Kan? Kata. Jadi saya minta cuti 1 hari dan kemudian kita akan sambung direct habiskan 25 Rasul kita ini sepanjang bulan Ramadan insya-Allah. Jadi mana-mana tuan-tuan yang bersama dengan kita daripada awal cerita Nabi Adam sampailah yang ke akhir ini Nabi Sulaiman, teruskan insya-Allah kita akan tamatkan sebelum berakhirnya Ramadan ini, dan kita akan ada rakaman dia di dalam Facebook surah Al-Kausar, dan kita boleh tonton baliklah kalau nak tengok sebagai rujukan. Moga-moga mendatangkan manfaat asbab daripada kita dengar kisah para nabi dan para rasul. Moga-moga Allah himpunkan kita juga di akhirat nanti, di mahsyar nanti bersama dengan para nabi dan para rasul juga insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.